Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Setelah kita mengetahui tentang fungsi cairan elektrik, bahagian utama cairan elektrik bersama fungsinya dan cara kendalian cairan elektrik, kini kita sambung dengan tajuk langkah keselamatan semasa baik pulih, langkah pemeriksaan kerosakan mengikut prosedur dan kaedah menyenggara cairan elektrik dengan sistematik. Okey, kita mulakan dengan pengisian yang pertama iaitu langkah keselamatan semasa menjalankan baik pulih. Okey, yang pertama, kita mesti pastikan tangan kita dalam keadaan kering. Jika tidak kering, dia boleh merosakkan komponen-komponen lain yang telah kita pegang ataupun mungkin akan berlaku renjatan. Okey, gunakan peralatan yang bersesuaian. Kalau tak bersesuaian, takut dia bagi efek dekat benda lain dan akan jadikan rosak dekat benda lain. Okey, seterusnya, pastikan cairan elektrik tidak disambungkan dengan bekalan kuasa. Jika bersambung dengan bekalan kuasa, kita boleh terkena renjatan elektrik dan membahayakan diri sendiri. Okey, bersihkan cairan elektrik dari sisa air semasa kerja baik boleh dilakukan. Dan akhir sekali, pasang getah sesendal atau gasket dengan kemas sebelum mula mengisi air ke dalam cairan elektrik bagi mengelakkan kebocoran. Okey, yang seterusnya adalah proses baik pulih. Okey, yang pertama sekali sebelum kita melakukan baik pulih ni, kita kena matikan suis soket alih keluar dan cabut palam 3 pin untuk memastikan tidak berlakunya renjatan elektrik ataupun satu rumah akan trip ataupun terputus bekalan. Okey, ujian keterusan ni kita gunakan meter pelbagai pada jumlah ohm ataupun lebih dikenali sebagai multimeter. Okey, ujian ketebatan pula dilakukan dengan menggunakan penguji tebatan. Okey, proses baik pulih pula. Yang pertama sekali kita akan uji keterusan talian bekalan. Okey, kita uji ni, ujian keterusan tadi dah cakap kan dia guna meter pelbagai pada julat ohm. Okey, jika jarum penunjuk meter pelbagai menunjukkan pesongan, maknanya talian bekalan tu dalam keadaan yang baik. Tapi jika tiada pesongan, maknanya adalah kesilapan ataupun kerosakan pada talian bekalan. Okey, yang kedua, ujian keterusan fuse 13 ampere. Okey, sama juga kita gunakan multimeter setelah kita buat ujian keterusan. Okey, jika ada nampak pesongan pada jarum multimeter tersebut, maknanya fuse 13 ampere itu dalam keadaan yang baik. Okey, langkah yang ketiga, lakukan pemeriksaan visual pada palam 3 pin. Sambungkan semula wire yang tercabut dari tamatan. Lepas tu awak ketatkan skru awak. Awak sambung balik wire yang telah awak buka tadi masa cek sebelum ni. Awak sambungkan dan ketatkan skru pada palam. Dan yang keempat, kita lakukan ujian keterusan pada suis jumpelang. Okey, macam saya cakap, kalau ujian keterusan ni kita akan guna multimeter ataupun meter pelbagai dan menggunakan julat ohm. Sekiranya masa awak cek dekat suis jumpelang tu menunjukkan pesongan pada jarum penunjuk meter pelbagai, so maknanya suis jumpelang tu dalam keadaan baik. Tapi jika tak ada pesongan yang berlaku, maknanya suis jumpelang tu dalam keadaan yang rosak. Okey, yang seterusnya, langkah yang kelima, ujian keterusan elemen pemanas. Dia menggunakan meter pelbagai. Kalau menunjukkan pesongan, maknanya elemen pemanas dalam keadaan yang baik. Okey, yang terakhir adalah uji penebatan elemen pemanas. Okey, uji penebatan ni kita guna penguji tebatan. Kalau jarum penunjuk penguji, dia menunjukkan melebihi 0.5 mega ohm, maknanya elemen pemanas tu dalam keadaan yang baik. Okey, yang seterusnya adalah kaedah menyenggara. Okey, kalau komponen yang dikesan tu rosak, gantikan komponen tersebut dengan yang baru. Tapi ada je masalah yang diselenggara, bolehkan cairan itu diguna semula dengan baik tanpa mengubah komponen. Okey, kat sini saya akan tunjukkan dua contoh jenis kerosakan. Iaitu yang pertama, cairan elektrik tidak berfungsi sepenuhnya. Dan yang kedua, air yang dimasak tidak panas ataupun separuh panas. Okey, kita tengok dengan masalah yang pertama iaitu cairan elektrik tak berfungsi dengan sepenuhnya. Okey, dia mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama,
tiada bekalan kuasa. Okey, jika tiada bekalan kuasa ni, penyelesaian dia, awak periksa palam 3 pin. Awak buat ujian keterusan pada fuse. Dan ganti baru kalau terbakar. Selepas tu, awak buat ujian dekat talian bekalan. Ini pun awak gunakan ujian keterusan. Okey, awak ganti baru kalau dia terputus ataupun rosak. Okey, kemungkinan yang kedua adalah elemen pemanas rosak. Okey, kalau elemen pemanas rosak ni, awak lakukan ujian keterusan. Okey, ganti baru kalau berlaku kerosakan. Dan kemungkinan yang ketiga untuk ceria elektrik tak berfungsi sepenuhnya adalah suis jumplang tu rosak. Suis jumplang ni awak tekan untuk kita didihkan air tersebut. Ingat kan? Okey, kalau suis jumplang ni, awak lakukan ujian keterusan. Sama je, awak ganti baru kalau rosak. Kita go through dengan masalah yang kedua, iaitu air yang dimasak tidak panas ataupun separa panas. Okey, untuk ni dia ada dua je kemungkinan. Yang pertama, tak ada bekalan kuasa. Sama juga, awak periksa pin 3, palam 3 pin tu, awak lakukan ujian keterusan pada fuse. So, kalau awak rasa dia terbakar ke, tak ada pesongan yang berlaku, awak boleh ganti baru. Okey? Okey, yang kedua, awak periksa talian bekalan. Awak lakukan ujian keterusan juga. Kalau awak rasa kat situ awak tak nampak pesongan yang berlaku, maknanya dia terputus ataupun rosak. So, awak kena ganti baru. Okey, kemungkinan yang terakhir adalah elemen panas rosak. Elemen pemanas rosak. So, kalau elemen pemanas ni macam awak rasa dia rosak ataupun tak awak was-was, awak lakukan ujian keterusan juga. Kalau awak nampak pesongan semasa awak lakukan ujian keterusan pada elemen pemanas, awak tak nampak pesongan langsung, maknanya dia rosak dan perlu diganti baru. Okey, tamatlah tajuk untuk ceria elektrik. So, kalau awak ada masalah ataupun apa-apa soalan tentang ceria elektrik ni, awak boleh PM saya. Okey, saya harap awak dapat siapkan TP yang diberikan. Dan pada hari yang akan datang, kita akan masuk tajuk baru iaitu pemanas air elektrik. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.